السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ووالديه ومشايخنا ووالدينا والأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها حيث كانوا وكان الكائن منهم بعلمك يا رب العالمين. شيء لله وله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Hayanaku nasihat itu mudah dan menerima itu payah, karena bahwasanya pada merasai mengikut hawa itu pahit, karena manahi itu
kasih di dalam hati mereka itu atas khusus bagi mereka adalah ia menuntut ilmu rasmi dan membimbangkan dengan hawa nafsu dan manasib dunia, maka bahwasanya sangka ia akan bahwasa ilmu sunyi daripada amal itu wasilah lagi dapat kelepasannya dan suci ibadahnya, dan bahwasanya terkaya daripada amalnya. Dan inilah i'tiqad al-falsafah falasifah. Subhanallahil azim. Tiada mengetahui ia akan ini pekerjaan dan qadar daripada bahwasanya ketika hasil ilmu apabila tiada beramal ia dengan dia, niscaya adalah ia hujjah atasnya terlebih sangat. Baik. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya dapat kita menyambung kembali pengajian kitab Ayyuhal Walad, iaitu kitab Tauhid yang diterjemahkan daripada asalnya kitab Arab, iaitu kitab karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang kita pakai juga sebagai nasihat ataupun wasiat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan juga dinamakan dengan Wasa'ih wal Wasaya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sebagai nasihat wasiat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka dinamakan wasiat itu dengan Ayyuhal Walad, kerana tiada kali dia nak nasihat dan juga dia nak pesan, maka dia mula dengan perkataan Ayyuhal Walad, artinya wahai anakku yang tercinta. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai dah mendengar wasiat yang pertama atau nasihat yang pertama, iaitu disebut dahulu, yang katanya, hai anakku, setengah daripada barang yang dinasihat dengan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan umatnya, iaitu sabdanya alaihi salam. Itu dipanggil wasiat yang pertama atau nasihat yang pertama daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, maka pada malam ini kita nak tengok wasiat ataupun nasihat yang berikutnya, iaitu kita panggil nasihat yang kedua. Tengok katanya, hai anakku, maklum. Jadi apabila Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia memanggil dengan katanya wahai anakku, itu dipanggil dengan nasihat kepada kita ini, dengan nasihat yang penuh kasih sayang, seperti mana seorang bapa dengan nasihat kepada anaknya. Sebab itu dia kata wahai anakku. Ini yang bagi dengan sifat kasih sayang. InsyaAllah tuan-tuan, kalau seorang gitu dia menasihati seorang dengan penuh kasih sayang, InsyaAllah nasihat itu akan memberi manfaat kepada orang yang mendengarnya, dan akan memberi manfaat bagi orang yang mendengarnya. Maka kita ingatlah bahawa bila kita nak nasihat kepada orang, kita nasihatlah dengan penuh kasih sayang, nasihatlah dengan penuh kebijaksanaan. Dan ini isyarat kepada apa?
isyarat kepada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dalam Al-Quran Tuhan sebut, serulah olehmu wahai Rasulullah kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah dan juga dengan ajaran yang baik. Baik. Itu sebab disebut, wahai anakku. Apa kata Ghazali? Imam Ghazali kata, anakku, nasihat itu mudah dan menerima itu payah. Tengok. Jadi kita urai-urai secara ringkas, kan? Imam Ghazali kata, wahai anakku, nasihat itu mudah. Jadi kita nak beri nasihat mudah. Siapa macam satu orang diminta kepada kita ini bagi nasihat sikit. Kita nak bagi nasihat mudah. Orang yang minta nasihat pun mudah. Orang yang nak beri nasihat pun mudah. Tak ada masalah. Moga minta nak bagi nasihat, kan? Kita pun boleh bagi nasihat. Nak baik. Tetapi yang payahnya, yang muskilnya, ada masalah. Tengok tersebut. Dan menerima itu, yakni menerima nasihat itu, itulah yang payah. Dan jadi yang muskilnya ialah nak terima nasihat. Maksud nak terima nasihat, yakni nak mengikut nasihat dan juga nak mengamalkan dengan nasihat tersebut. Itu yang jadi muskilnya, itu yang jadi masalahnya. Nak bagi nasihat mudah, dan nak dengar nasihat pun mudah juga. Tapi nak menerima nasihat dan nak mengamalkan dengan nasihat tersebut, itu yang jadi susah. Jadi kalau orang tanya kita, kenapa penerimaan ataupun menerima nasihat itu satu perkara yang susah, satu perkara yang sangat pahit, satu perkara yang susah nak diterima? Baik, jawabnya begini, kerana nasihat itu adalah satu perkara yang benar. Dan nasihat itu adalah merupakan satu perkara yang benar. Dan perkara yang benar itu, kata ulama, ialah seperti satu benda yang amat pahit. Jadi tuan-tuan, benda yang sangat baik, siapa nak terima? Tidak. Dan lagi pula kata ulama, nasihat itu ialah seperti ubat. Ubat ni biasanya pahit. Maka benda yang pahit itu susahlah dan payahlah hendak diterimanya. Tengok tuan-tuan, adakah ubat yang tak pahit? Biasanya ubat ni pahit. Kita nak makan ubat ni pahit, susah. Jadi orang sakit, dan bila dia nak makan ubat dia pahit, macam mana nak lega sakit dia? Demikianlah perkataan Imam Ghazali. Nak beri nasihat mudah, tapi nak menerima nasihat itu yang payah. Sebab apa payah? Kerana nasihat itu ialah, kata ulama, an-nasihatu haqqun wal haqqu murrun wa sabun qawluha. Artinya, kerana nasihat itu adalah satu perkara yang benar, dan perkara yang benar itu adalah satu benda yang sangat baik. Manakala benda yang sangat baik itu ialah susah dan payah untuk menerimanya. Cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan puan-puan, mohon maaf, tuan-tuan pelajari dalam kitab-kitab hadis. Belajarkan kitab-kitab hadis Nabi SAW. Kita mustingkah hadis, kita tajzib atrafil hadis. Dibaca
Itu adalah nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Berapa ramai yang mengikut dan yang mengamalkan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, di dalam kitab-kitab yang dikumpulkan oleh ulama mengenai hadis-hadis Nabi, tentang pelajari kitab tajzib atrafil hadis, mustika hadis, apa lagi? Tengok tu nak bagi tahu Imam Ghazali dah dia bagi tahu dah kepada kita. Minta nasihat, beri nasihat mudah, tapi yang susah dan yang payahnya ialah nak menerimanya. Itu yang susah. Pasal apa kata payah? Tengok Imam Ghazali sebut dalam kitab ini. Dia kata kerana tengok kita balik. Kerana bahawasanya nasihat itu pada merasai apa maksud pada merasai? Yani pada orang yang selalu mengikut hawa itu. Itu maksud pada merasai mengikut hawa itu. Kan? Jadi kita tulis sikit lagi, kita tak faham apa maksud pada merasai. Yani pada orang yang selalu, mana? Artinya pada orang yang selalu ataupun pada perasaan orang yang mengikut hawa nafsu itu, pada perasaan dia pahit. Apa maksud kita guna bahasa yang mudah? Yani kerana setiap nasihat itu dirasakan sangat baik bagi orang yang selalu mengikut hawa nafsu. Jadi orang yang selalu mengikut hawa nafsu dia, orang yang selalu mengikut syahwat keinginannya, jadi bila kita bagi nasihat, baginya cukup payah dan menerima nasihat tersebut, kerana dia menganggap nasihat itu adalah satu perkara yang sangat-sangat baik. Jadi benda baik ni kita tak boleh terima. Sedangkan tuan-tuan, biasanya dan ghalibnya benda baik itulah jadi penawar dan juga jadi ubat. Itu. Sebaliknya benda yang manis ni ada juga kita kata jadi ubat, tapi kebanyakannya manis ni jadi penyakit. Macam itulah perumpamaan. Minta maaf kalau saya sebut. Mungkin bagi setengah-setengah orang, bila mana mendengar baca kita, lebih-lebih lagi pula nasihat ulama, dan dia tak boleh duduk, dia rasa mengantuk lah, dia rasa begitu beginilah. Pasal apa? Pasal nasihat ulama ini biasanya seperti mana ubat-ubat yang baik. Jadi nafsu kita tak suka dengan benda pahit, waktu kita tidak boleh duduk, kita tidak boleh menerima nasihat-nasihat ulama. Tapi sebaliknya bila disembangkan dalam dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia, itu yang kita sedap dengar. Tetapi tuan-tuan, kadang-kadang yang sedap dengar itulah menjadi penyakit bagi kita. Contoh seperti gula. Makan gula manis, makan benda di manis, makan coklat manis, makan kuih manis, makan yang ni manis. Tapi ingat, manis itu biasanya mendatangkan kemudaratan ke dalam diri kita sendiri. Itu sebab apa? Sebab kita suka ikut hawa nafsu. Maaf saya sebut begitu kan. Begitulah orang zaman sekarang. Bila dengar baca kitab, bagi dengar nasihat-nasihat ulama, cakap yang tak berapi dan mengantuk. Tapi bila dengar cakap berapi, perang-perang tu, tu sedap. Dan contohnya misalnya begitu. Inilah orang kita tidak tahu membezakan yang mana manfaat dan juga yang mana memberi mudarat, yang mana penawar
yang mana racun, kan? Mohon maaf, sebab yang kita ceritakan ini ialah hak kebenaran. Seperti Imam Ghazali sebut, sebab Imam Ghazali orang yang penuh dengan pengalaman. Dia tahu nak bagi nasihat mudah, tapi nak mendengarnya, nak beramal dengannya itu susah. Pasal apa susah? Kerana kita ini suka mengikut hawa nafsu. Jadi bila kita buat satu perkara yang menyalahi bagi keinginan hawa nafsu dan kita tidak mahu, cepat-cepat kita tidak mahu, tak suka dengan hawa nafsu. Sebab budak-budak, satu benda yang budak-budak suka, cuba kita bagi benda dia tak suka dan dia tak mahu, sebab tak setuju dan tak suka dengan keinginan hawa nafsu, lalu dia tidak mau menerima. Gitu. Baik. Ini maksud kata Imam Ghazali. Sebab baik. Pasal apa baik? Tengok pada kita. Kerana manahi. Itu tuan-tuan mau bari sikit lah. Lagi nak baca apa pula. Mau bari sikit. Kerana manahi itu kalimah bahasa Arab, bukan kalimah Jawi itu. Di dalam kita dia campur-campur, ada Arab, ada Jawi sikit. Jadi manahi itu kalimah bahasa Arab, bahasa kita panggil segala perkara yang ditegah. Itu bagi manahi. Apa manahi? Iaitu segala perkara yang ditegah, segala perkara yang dilarang. Kan manahi. Kerana manahi itu, yakni kerana segala perkara yang ditegah atau yang dilarang itu kasih di dalam hati mereka itu. Titik tu. Jangan baca terus. Kalau baca terus tak faham. Kan? Titik tu. Dan kata kasih di dalam hati mereka itu. Titik tu. Jangan baca terus. Baik. Itulah orang panggil kita ni. Dia ada seni dia. Jadi kalau baca cara ikut seni, baru kita nampak kesenian dia. Orang seni saja yang dapat menilai kesenian. Orang yang tak seni, dia tak tahu kesenian. Maaf. Jadi kerana apa? Payah atas nafsu, pahit atas nafsu nak menerima nasihat, kerana memang disebut sini kerana segala perkara yang dilarang oleh Allah, yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala itu, mana nafsu kita sangat kasih, dia suka hak benar yang Tuhan suruh, itu dia tak suka. Tapi hak yang Tuhan tegar, hak yang Tuhan larang, hak yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegar dan larang, ataupun dalam bahasa yang lain, apa yang dilarang, yang ditegar oleh syarak, sama ada syari hakiki atau syari majazi, itulah yang disukai oleh nafsu. Adapun hak syarak suruh, perintah suruh buat, hati nafsu tak suka. Jadi nasihat tu apa maksud? Nasihat tu maknanya iradatul khair, iradatul khair lil mansuhi lahu. Maknanya menghendaki kebaikan bagi orang yang dinasihatkan. Jadi kita beri nasihat kepada seorang itu, tujuan kita bagi nasihat ialah nak bagi dia jadi baik. Maka benda baik ni nafsu suka tak? Nafsu tak suka. Contohnya macam yang kita kata gini, satu orang dia tak mau nak sembahyang, kita nasihat dia, sembahyanglah, sembahyanglah. Dia mau dah? Terima? Tak mau. Sebab sembahyang tak disukai oleh nafsu. Yang disukai oleh nafsu apa?
tak semaya. Jadi bila kita buat benda yang menyalahi nafsu, jawabnya payahlah. Kan? Sebab itulah orang panggil perlunya kepada mujahadah dan juga riyadhah. Latih tubi nafsu, lawan perang dengan nafsu, perang habis-habisan. Kan? Memang nafsu tak suka, dia tak suka. Jadi tu baik. Itu disebut atas khusus. Itu baru kita baca balik. Apa makna atas khusus? Tuan-tuan kena buat catatan sedikit tu, sebab kitab ni dia kitab tua, kitab bahasa petani pula tu, kan? Jadi dia terjemah tu, kita terpaksa kena rujuk balik kepada kitab asal, iaitu kitab Arab dia, yang ditulis sendiri oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi bila kita rujuk balik kepada kitab Arab, dia sebut wabil khusus, kan? Itu mana satu jumlah yang lain. Jadi kita kena terjemah atas khusus, mana kita kena terjemah lebih-lebih lagi. Kalau terjemah bahasa kini, kan, wabil khusus atau wabil akhassi, lebih-lebih lagi. Gitu. Kan? Itu mana atas khusus, lebih-lebih lagi bagi mereka adalah ia mereka tu menuntut ilmu rasmi. Lebih-lebih lagi pula, apa makna lebih-lebih lagi? Lebih-lebih lagi pula tidak disukai oleh nafsu kalaulah kita bagi nasihat kepada orang yang menuntut ilmu ar-rasmi. Apa makna orang yang menuntut ilmu rasmi? Maksudnya begini, orang yang menuntut ilmu rasmi ini iaitulah orang yang menuntut ilmu atau dia mencari ilmu supaya dia mendapat gelaran rasmi. Itu maksud menuntut ilmu rasmi, iaitu orang yang menuntut ilmu atau mencari ilmu supaya dia dapat gelaran rasmi. Apa dia gelaran rasmi? Contoh, dapat gelaran doktor, mohon maaf ni misal saja, dan bukan saya enti tak, saya tak enti, cuma saya buat misal. Siapa yang baik pada misal dia tak cerdik. Ini contoh bila dia belajar ilmu, maka dia dapat satu gelaran rasmi, gelaran doktor, profesor dia dapat gelaran begitu. Dan sarjana muda, apa lagi lah, kan, doktor falsafah, itu dipanggil gelaran rasmi. Jadi orang yang macam ni tuan-tuan, kalau kita tanya pasal apa, kan kita dapat gelaran, kita ada nama, cuma kita kata tak salah ambil gelaran tu bukan ada apa-apa, gelaran boleh dibeli. Contohnya, cuba kita nasihat itu, dia mau tak terima nasihat? Tentu dia tidak mau menerima nasihat tersebut. Kenapa? Karena itu yang disetujui, yang diingini, yang dikehendaki oleh nafsu. Kita mau. Bahkan kalau dia dapat gelaran tersebut, contoh dapat gelaran profesor Madya, tiba-tiba orang tak panggil dia profesor Madya dan muka masam. Dan muka masam. Dipanggil aku siapa, Mamat kampung, aku profesor Madya, contohnya. Sebab itu tidak disetujui yang panggil apa, mengikut hawa nafsu. Jadi orang yang macam ni lebih
lebih-lebih lagi lah susah payah nak menerima, sebab dia kata aku pura biasa, aku ada sijil, aku ada ijazah, siapa tak boleh tegur aku. Contohnya, misalnya Allah tu dia bagi turut nafsu, ni bahaya. Tu maksud lebih-lebih lagi bagi mereka adalah ia mereka tu menuntut ilmu, yakni mencari ilmu rasmi dan membimbangkan dengan hawa nafsu. Tu tengok dia tulis mim bangakan, membimbangkan. Mana sibuk, kita panggil sibuk dengan mengikut hawa nafsu, atau dalam bahasa mudahnya iaitu orang yang senantiasa sibuk untuk menunjukkan kehebatan dirinya. Dia sibuk dan menampilkan, menonjolkan kehebatan dirinya. Allah, orang-orang yang macam ni kalau kita bagi nasihat lagi susah nak menerima nasihat, sebab dia sibuk nak menonjolkan ataupun nak mempamerkan, mempertontonkan kehebatan lagi susah. Di situ baik. Tengok lagi sebut dan manasib dunia, tu bahasa Arab juga. Manasib dunia, manasib tu bahasa Arab juga, bahasa kita panggil kedudukan dunia. Jadi orang yang sibuk dengan menghimpunkan kesenangan dunia, pangkat di dunia dan seumpamanya, cukup susahlah orang yang macam ni menerima nasihat. Dia nak buat apa ramai kan orang yang sibuk dengan cinta dan kasih kepada dunianya. Bila kita bagi nasihat, kita kata apa? Sudah-sudahlah dengan dunia tu. Dia tak mau dah menerima nasihat tersebut. Lebih-lebih lagi pula kalau dia itu mempunyai jawatan kedudukan yang tinggi dalam kedudukan dan juga jawatan dunia, lagilah atasnya itu susah untuk menerima nasihat dan juga teguran. Habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hati Sayyidina Muhammad al-Masih al-Qadrina wal-Wa'adha wal-Muqamah wal-Hamdulillah wa'adha innaka la tasrif baik. Maka bahwasanya sengkaya mereka tu akan bawa ilmu sunyi daripada amal itu wasilah lagi dapat kelepasannya dan suci padanya. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, orang-orang yang menuntut ilmu rasmi, yaitu orang-orang yang mencari ilmu supaya mendapat gelaran rasmi seperti mana yang kita sebutkan tadi ni, mereka ini menyangka. Jadi pada sangkaan mereka, kan, pada pahaman mereka atau pada pendapat atau pandangan mereka, mereka mengatakan bahawa ilmu sunyi daripada amal itu wasilah. Apa maksud ilmu sunyi daripada amal? Ini bahasa yang payah sikit, kan? Tak apalah, kita pelan-pelan. Maksud ilmu yang sunyi daripada amal itu, kalau dalam bahasa Arabnya dia panggil al-ilmul mujarrad anil amal. Makna ilmu semata-mata tanpa beramal. Dan baik kita kena rujuk balik kepada Arab dia. Al-ilmul mujarrad anil amal, artinya ilmu semata-mata tanpa diamalkan. Jadi mereka kata, kita ini bila kita belajar ilmu, kita menuntut ilmu, kita dapat ilmu, maka dengan dapat ilmu tu menjadi wasilah, artinya menjadi tangga atau jambatan atau perantaraan untuk mendapat sesuatu gelaran. Dia kata gitu. Kita cari ilmu, dengan ilmu kita akan dapat kedudukan. Bila kita cari ilmu, dengan ilmu kita qasad, kita akan dapat pangkat yang besar, kedudukan yang tinggi. Dengan ada ilmu, kita ini disanjungi, dikenali, disegani dan sebagainya, dihormati. Dengan ada ilmu, kita dapat mengumpulkan harta-harta benda dunia yang banyak. Dengan ada ilmu, kita boleh jadi kaya. Itu tak perlu kepada beramal. Ada orang yang faham begitu. Maka tuan-tuan cuba kita tengok, orang yang berfahaman, berfikiran begini, orang ini seperti mana fikiran dan fahaman dia. Kita tengok sekali lagi, kan? Dan ada juga di antara kita ini yang menuntut ilmu rasmi. Maksud ilmu rasmi itu seperti mana tadi, iaitu dia belajar ilmu supaya dia mendapat gelaran rasmi. Jadi dia sangka kata apa, dengan belajar ilmu tanpa amal itu kita sudah dapat dah kelepasan. Tengok kataan, lagi dapat kelepasannya. Dia kata kita ada ilmu, kita lepas dah. Orang panggil lepasnya dah. Orang panggil daripada apa? Siksa, ataupun daripada kehinaan, ataupun daripada azab Tuhan. Jadi ada manusia yang menyangka
dengan memperoleh ilmu itu, dia kata sudah cukup untuk kita menjadi sebab bagi keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan kita mendapat dan memperoleh ilmu itu, sudah cukup kita mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tak perlu lagi kepada beramal. Ada orang sangka begitu. Inilah yang berlaku pada akhir zaman ni, tuan-tuan. Banyak orang ilmu belana, orang tani kata belana. Banyak orang yang berilmu. Sebab kita kata banyak, tengoklah akhir zaman ni, kan pusat-pusat pengajian timbul macam dengan cendawan. University, pusat-pusat pengajian tinggi, college, kan, hak swasta, hak kerajaan, semuanya timbul macam cendawan. Tak ketinggalan juga di masjid-masjid pengajian banyak. Pengajian waktu duha, baik zuhur, baik maghrib, baik isya, lagi ada pengajian mingguan, kan? Ada lagi pula bagi perdana, pengajian perdana, buat daurah lagi, macam-macam yang cerita kepada kita akhir zaman ni. Ilmu banyak boleh kita dapat, maklumat juga boleh banyak kita dapat, sama ada daripada internet atau media masa atau Google dan sebagainya lagi. Tetapi tuan-tuan, adakah dengan semata-mata ilmu saja kita dapat itu, kita sangka kata itu sebab bagi menyelamatkan kita di akhirat? Ada pun bagi sebab bagi keselamatan kita, kebahagiaan kita, tanpa kita beramal dengannya? Jangan harap begitu. Itu maksud Imam Ghazali. Kerana tuntutan ilmu ialah bukan semata-mata tahu, tetapi itu tuntutan ilmu ialah beramal. Kan ialah beramal. Jadi jangan jadi kita faham begitu. Kalau kita faham begitu, maka itu apa kata Imam Ghazali? Dan bahawasanya orang haji ibarat kata ataf pada kata bahawasanya sengkor, dan bahawasanya terkaya daripada amalnya. Ada juga orang menyangka al-ilmul mujarrad, ilmu semata-mata itu tak perlu kepada dia amalkan, tak perlu kepada dia hayatikan, sudah cukup dengan tak. Itu maksud terkaya daripada amalnya. Mana sudah cukup. Kita ada ilmu cukup dah, tak payah beramal. Gitu. Kan? Kita belajar ilmu cukup, tak payah beramal. Maka sangkaan orang yang macam ni, ada orang yang kata kita cari ilmu supaya kita dapat gelaran resmi. Tak payah kita beramal dengan ilmu. Kita cari ilmu sudah cukup, tak perlu lagi kita beramal dengan ilmu. Maka pahaman begini, ataupun kita sebut ideologi begini, pemikiran begini, aliran pahaman pemikiran begini, dia bagi aliran pahaman siapa? Kalau sekarang dia ingat dengan komunis, kan? Komunis. Baik, maka pahaman begini ni, pemikiran begini, aliran pahaman begini ni, dia bagi aliran siapa? Kata Imam Ghazali, dan inilah mana, iaitu sangka kata ilmu itu kita belajar untuk ambil tahu saja, bukan untuk diamalkan. Atau kita belajar ilmu untuk supaya kita mendapat gelaran rasmi. Pahaman begini ni, aliran pahaman pemikiran begini, kata Imam Ghazali, ialah i'tiqadul falasifah. Itu adalah aliran pahaman pemikiran ahli falsafah. Kan?
Baik, mungkin kita kata siapa dia ahli falsafah ni. Mungkin kalau dulu kita kata orang ahli falsafah ni Pluto, kan? Pluto. Kalau Arab dia panggil Aflatun, kan? Orang putih panggil Pluto. Lagi orang Arab dia panggil Aflatun. Alif lam alif ta waw nun. Aflatun dia panggil Pluto. Ataupun satu lagi dia panggil Aristotle. Aristotle atau Aristotelis, kan? Kalau dulu yang kita terkenal itu atau panggil ahli falsafah Pluto, Aristotle, kan? Bisa dengar kan? Ada kan dalam sejarah zaman saya dulu mengaji juga bab tu Pluto, Aristotle. Tapi bila mengaji dalam satu kitab pula, saya mengaji kitab ilmu maqulat asyarah, maka dalam ilmu maqulat asyarah disebut juga perkataan Aflatun, Aristotle, ya. Ini dipanggil ahli falsafah, kan? Ataupun kita boleh juga pakai, kita retikan ahli falsafah ini dengan bahasa sekarang, kita panggil apa? Iaitu orang-orang yang mempunyai pahaman sekular. Itu kalau bahasa sekarang. Dulu orang panggil ahli falsafah. Dalam bahasa sekarang boleh juga kita retikan, samakan dia dengan orang yang mempunyai pahaman sekular. Jadi orang yang mempunyai pahaman sekular dia begini, pahaman dia apa? Kita belajar, kita cari ilmu, cari maklumat sebanyak-banyaknya sehingga kita mendapat gelaran rasmi. Dapat gelaran pengkaji, contohnya dapat gelaran doktor falsafah, begitu, begini dan sebagainya. Ini pada hakikatnya kata Imam Ghazali adalah mengikut hawa nafsu. Orang yang macam ni cuba kita bagi nasihat kepada mereka, payah nak terima. Lebih-lebih pula kalau kita komen mereka, kalau kita komplain mereka tak akan terima komen kita. Maka mereka akan kata, orang yang nak komen aku, orang mesti yang ada PhD. Macam aku juga, macam tu. Contohnya lah. Ini yang berlaku. Orang yang nak lawan hujah dengan aku, mesti orang tu ada PhD macam aku juga. Tu macam tu. Kalau setakat orang biasa tegur ni, dia tak terima. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Maka pahaman yang macam ni, kata Imam Ghazali, adalah pahaman ahli falsafah yang kita sebutkan tadi. Iaitu orang bagi pahaman sekular. Demikian juga ada setengah orang menjengkel, dia faham kata apa, ilmu ni kita belajar saja, tak perlu kepada beramal. Maksudnya tergaya kita daripada beramal dengan ilmu tersebut, tak berajar dan juga tak berkehendak kepada beramal. Belajar cukup, ambil tahu maklumat cukup, tak perlu diamalkan. Ini juga Imam Ghazali kata adalah aliran pahaman pemikiran falsafah ataupun pahaman sekular. Allah Akbar. Kita telah orang tertipu kan apabila kita sebut begitu. Lalu bila kita sebut pahaman orang yang macam ini seperti mana pahaman ahli falsafah atau ahli sekular, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, apakah kedudukan ahli falsafah atau ahli sekular ini pada pandangan, pada neraca ukur bagi perspektif ahli sunnah wal jamaah? Apa pandangan mereka? Kalau kita tengok dari segi pandangan
mata kaca ahli sunnah wal jamaah, kedudukan ahli falsafah ini tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, terkeluar daripada landasan iman. Kan? Maka ulama ahli sunnah wal jamaah menghukumkan puak falsafah atau ahli falsafah ini dengan kufur, iaitu dengan sebab apa perkara, sehingga disebutkan oleh ulama itu ada 5 perkara. Kan? Apa dia 5 perkara? Ataupun dengan 3 perkara. Paling sikit 3 perkara, paling banyak 5 perkara. Baik, saya sebut secara ringkas. Kita masuk kepada ilmu tauhid sikit. Sebab yang pertama, ulama menghukumkan bahawa falsafah itu dengan kufur, terkeluar daripada iman, iaitu kerana mereka mengingkarkan ihadah ilmu Allah Ta'ala. Apa dia ihadah ilmu Allah Ta'ala? Yang meliputi atau menyeluruh pengetahuan Tuhan. Dia ingkar. Dia berkata Allah Ta'ala ni tahu juga, tapi tahu tak habis. Itu mana mengingkarkan ihadah. Iaitu mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni tahu secara umum saja, tapi tidak mengetahui secara detail terperinci. Jadi artinya mereka mengingkar ilmu Allah, ingkar tentang pengetahuan juz'i, bukan kulli. Kalau kita buat contoh nak bagi faham, misalnya gini, siapa kita kata apa? Allah Ta'ala tahu kata tanah itu, pasir itu 10 lori, itu kulli. Tapi Allah Ta'ala tak tahu dalam 10 lori itu ada berapa butir pasir yang kecil-kecil, yang lebiang-lebiang, yang besar-besar sikit, yang 4 segi, yang 3 segi, yang bulat. Itu Tuhan tak tahu. Jadi maknanya mereka mengingkarkan pengetahuan Allah secara juz'i. Maka ingkar ini jadi kafir kerana menyalahi bagi ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilmah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu meliputi ilmunya setiap suatu, dengan makna tidak tersembunyi atas pengetahuan Allah Ta'ala itu oleh setiap sesuatu pun, semuanya diketahui oleh Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengingkarkan kebangkitan. Mereka mengingkarkan kebangkitan. Siapa ini mereka kata bila kita mati, kita tak dibangkitkan lagi. Kita mati terus jadi tanah, hancur jadi tanah, kecai jadi tanah, ulat makan Nabi Rabbun be. Tak ada kebangkitan, tak ada hari kiamat, tak ada orang bagi mahsyar, tidak ada orang bagi timbangan amal, suratan amal, titian sirat, syurga neraka, tidak ada. Mereka mengingkarkan ba'ats dipanggil. Maka mengingkarkan ba'ats ini menyalahi bagi Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kamu pada hari kiamat nanti tub'atsun, akan dibangkitkan. Tengok, Al-Quran bagi tahu, mereka kata tak ada kebangkitan. Ini dua.
Yang ketiga, sebab mereka itu dihukum oleh ulama dengan kafir, murtad. Kerana apa? Kerana mereka kan alam ini qadim. Alam ini qadim. Maknanya alam ini sedia kala. Seperti mana zat Allah qadim. Ke mana yang mereka mengatakan alam ini qadim? Kerana dia kata ada alam ini ialah ada Allah, ada alam ini. Maknanya bila ada Allah, automatik alam ni pun ada. Jadi maknanya ada alam ini tidak diadakan oleh Allah. Kalau gitu ada alam sama dengan ada Allah. Kalau ada Allah itu qadim, maka alam pun qadim. Ini dipanggil apa? Dipanggil ahlul ta'til, panggil ahlul ta'lil, golongan hilang. Ini dipanggil falsafah ahli ta'lil, panggil falsafah ahli hilang. Mana ada alam, ada Allah, ada alam yang hilang bagi ada Allah. Bandingannya seperti gerak cincin hilang bagi gerak jari. Kita dengarkan kita pakai cincin, bila kita gerak jari maka cincin pun bergerak. Apa maksud? Maksudnya gerak jari, maka gerak cincin itu bukan perbuatan Tuhan. Tiba Nabi kita. Sama lah juga. Ada Allah, alam ni ada. Mana ada alam ni bukan ciptaan Tuhan. Dia hanya mengikut bagi ada Allah. Seperti mana mengikut gerak cincin bagi gerak jari. Mana? Gitu. Ini sebab dihukumkan mereka dengan kufur. Itu masa yang keempat sekali itu tu. Dia panggil i'tikad alam ni qadim dan juga i'tikad tahlil tadi. Masuk 3 dan 4 sekali satu dalam. Yang kelima, sebab mereka ini jadi kufur kerana mereka mengatakan bahawa pangkat jadi nabi oleh laki Musa. Dan maknanya apa? Selepas daripada wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada lagi orang boleh jadi Nabi dan Rasul. Itu yang timbul di Selangor itu Rasul Melayu. Faham apa falsafah? Yang mengikut tu tuan-tuan semua bersyarah. Baik. Itu falsafah. Orang panggil orang yang kita sebutkan tadi, orang sekular, kepahaman sekular. Yang falsafah, orang panggil ahli-ahli falsafah, bersyarah, yang ikut Rasul Melayu tu. Inilah punca yang disebut tadi. Maka ini jadi kafir juga. Sebab apa jadi kafir? Kerana menyalahi bagi nas Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, maka Muhammadun aba rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan Nabi kita itu adalah Nabi yang penyudah, dengan makna tidak ada lagi Nabi lepas daripada wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi Rasul selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang dakwa kata ada Rasul Melayu di Selangor itu. Inilah kesan dia tuan-tuan puan-puan. Maka memandangkan kepada perkara yang kecil, bukan perkara yang remeh-temeh, tapi perkara ni besar. Lalu Imam Ghazali pun sebut Subhanallahil azim. Tengok kita Ghazali Allahil Maha suci Allah yang Maha Agung.
Sebab apa Imam Ghazali sebut Subhanallahil Azim? Apa yang tuan faham mengenai Subhana? Banyak ayat kan kita dia baca Subhana. Doa tadi pun kita baca Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan kita baca doa tadi, kita aminkan. Tuan Imam kita bacakan Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan ila akhir ayat. Dan begitu juga kita baca surah Yasin malam Jumaat. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Apa yang tuan-tuan paham mengenai Subhanallah? Inilah perlu kita pelajari. Walaupun benda tu kita tengok lagu benda kecil, tak tuan-tuan benda besar. Peristiwa Isra benda kecil kah? Bukan benda kecil, benda besar. Sabit besar itulah sebab Tuhan sebut Subhanalladzi asra. Subhana menunjukkan pekerjaan itu satu pekerjaan yang besar, buat remeh-temeh. Berarti kita pelajari Subhana, dia ada dua makna. Ada Subhana dengan makna linta'ajub, bagi nama zuhirkan keheranan, heran. Itu satu. Ta'ajub. Itu kita kalau kita ta'ajub pada satu perkara, Subhanallah. Subhanallah. Dan Subhanallah, Subhanallah. Ada Subhana dengan mana tanzih wa tanzih wa taqdis. Apa makna tanzih, taqdis? Tanzih, taqdis maknanya nak menyucikan dan nak menyucikan Allah daripada sifat-sifat atau perkara-perkara yang tak layak dengan Allah. Itu orang panggil litanzih wa taqdis. Kalau kita di sini Subhana dengan mana apa? Subhana di sini dipanggil nak ta'ajub ataupun juga dengan makna taqdis. Heranku kalau kita ambil ta'ajub, heranku. Seolah-olah Imam Ghazali kata, heranlah aku dengan buat falsafah ni. Macam mana dia berfikir? Cari ilmu hanya semata-mata untuk dapat gelaran resmi, bukan untuk tujuan diamalkan. Mencari ilmu hanya semata-mata bagi untuk nak ambil tahu saja, bukan untuk diamalkan. Macam mana dia buat dia fikir? Itu disebut Subhanallahil Azim. Dia buat fikir. Itu orang panggil heran namanya. Heran aku. Ada juga orang yang fikir macam tu. Belajar ilmu hanya nak cari gelaran. Cari ilmu benar-benar hanya kebahagiaan, kesenangan, bukan untuk diamalkan. Ada orang yang macam tu. Ta'ajub. Itu maksudnya ta'ajub. Heran korang macam ni. Baik. Itu jangan kita buang mudah dengan ibarat-ibarat ulama ni.
Dia ada makna-makna yang terselit di situ. Kita tengok balik kitab kita. Jadi bila mana Imam Ghazali sebut aman orang yang memahami kata 16 belajar ilmu itu semata-mata untuk kita menjadi ataupun untuk kita mendapat kebahagiaan atau kesenangan di dunia, mencari pangkat-pangkat jawatan dan sebagainya, bukan untuk diamalkan. Dan maka itu bukan matlamat asal, kerana tuntutan ilmu ialah diamalkan. Batik dia ada tulis satu kitab namanya Iqtida'ul Ilmi Al-Amalu. Iqtida'ul Ilmi Al-Amalu maksudnya tuntutan ilmu itu ialah supaya diamalkan. Dan diamalkan bukan untuk semata-mata mendapat gelaran-gelaran tertentu dan sebagainya. Tengok, tiada makna mereka yang menjangka tadi itulah dan qadar dari ketika dapat ilmu, apabila tiada beramal ia mereka dengan ilmu itu, niscaya adalah ia ilmu hujjah atasnya terlebih sangat, yakni terlebih kuat. Apa bahasa kita, saya guna bahasa mudah. Awak dia tak reti kah? Awak dia tak reti, dia tak faham kah? Waktu ketika dia dapat ilmu tu, apakah tujuan dapat ilmu? Tujuan dapat ilmu ialah supaya dia amalkan. Awak dia tak tahu kah bila dia dapat ilmu dia tidak amalkan, maka ilmu itu akan menjadi hujah atas dia di akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, perasan atau tidak, dalam kitab ni dia sebut menjadi hujah atasnya. Kalau dalam Arabnya dia panggil hujjatan alaihi, kan? Dia ada pula satu kalimah lagi dia panggil hujjatan lahu. Kan kita dah baca khatam Quran kan, dan dalam bahasa perasan dah dalam doa khatam Quran tu kita ada baca Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Apabila hujjatan lana dengan hujjatan alaina, kan doa khatam Quran tu dah sebut wala taj'alil Qur'an hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Quran itu hujjah bagi kami, hujjatan lana. Jangan engkau jadikan Quran itu hujjah ke atas kami, hujjatan alaina. Apa beza hujjah bagi dengan itu kena faham tu, istilah tu. Hujjah bagi yang membantu, yang menolong, itu mana hujjah bagi kami. Jadikan Quran tetapi jangan engkau jadikan Quran itu hujjah atas kami. Dia panggil hujjah atas, panggil hujjah yang memberi mudarat ke atas kami. Dia panggil ala lil madar, lana dia panggil lam lil manfa'ah. Jadi di sini Imam Ghazali sebut, dia kata apa? Hujjah atasnya. Artinya hujjah yang memberi mudarat ke atas seorang itu. Siapa yang menuntut ilmu di dunia ini semata-mata dia nak tahu saja, bukan untuk nak beramal.
Ada siapa yang mencari menuntut ilmu untuk mendapat gelaran rasmi saja, bukan untuk diamal, nanti ilmu ini akan menjadi hujah ke atasnya di akhirat kelak. Yani memberi mudarat ke atas dia di akhirat nanti. Jadi tahu aku belajar ilmu, aku lepas dah daripada azab siksa Tuhan. Jangan nak lepas tak lepas, dia tengok tak amal, kan? Tidak diamalkan dengan ilmu tersebut, ini akan menjadi mudarat dan juga bahaya yang kembali balik kepada kita amalkan dengan ilmu. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ingat, bila kita belajar ilmu ni dalam hati kita, aku nak beramal dengan ilmu ini sekadar kemampuan. InsyaAllah bila kita ada niat gitu, maka dikira dah kita orang yang beramal dengan ilmu. Walaupun kadang-kadang kita tak sempat nak beramal dengan dia, tapi sudah dikira dah. Tengok seperti mana kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar Nawawiyah dia. Tengoklah kita azkar wahai lagi. Itu kita kena niat belajar dengan ilmu, walaupun satu kali, walaupun satu kali, maka dia dikira sebagai orang yang sudah beramal dengan ilmu. Niat begitu. Takut nanti kita belajar kitab tu, kita belajar kitab ni, kita apa tak belajar. Semua kitab kita belajar, tapi semua tak faham. Tu yang takut. Dan itu yang takut. Kita apa tak mengaji. Sahih Bukhari mengaji. Pendek kata mengaji, semua tafsir mengaji, tasawuf mengaji, tauhid mengaji, semua mengaji. Tapi satu pun tak faham. Takut kita belajar tu nanti akan menjadi hujah ke atas kita. Mana dalil? Tengok sebut dia mai satu dalil seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kita sebut? Bahwasanya itu dia ambil daripada asal bahasa Arabnya. Nabi kita sebut, inna asyaddan nasi adzaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'u ilmuhu. Itu asal daripada bahasa Arabnya. Inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'u ilmuhu. Maksudnya bahwasanya bersangatan azab manusia pada hari kiamat itu orang yang alim, yakni orang yang berilmu, yang tiada memberi tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Itu maksud orang yang alim yang tidak memberi manfaat oleh Allah dengan ilmunya. Ilmu ada tapi tak beramal. Maka inilah orang inilah pada hari kiamat nanti akan diazabkan oleh Allah Ta'ala dengan azab yang sangat dahsyat. Orang yang tidak ada ilmu, dia tak beramal dengan ilmu. Kita tengok kalau kita belajar dalam matan Suban bagi Syekh Ibn Ruslan Ad-Dimashqi, apa kata beliau? Fa'alimun bi'ilmihi lan ya'malan wa'adzabun min qabli abidil wathan. Satu orang yang berilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, maka orang ini diazab oleh Allah Ta'ala dan sebelum daripada penyembah berhala. Orang penyembah berhala ni kena azab juga, tapi dia kemudian sikit. Orang alim yang ada ilmu tapi tak faham, dia azab terlebih dahulu lagi daripada penyembah berhala. Dahulu tu berapa lama? Kalau kita tengok dalam syarah-syarah bagi matan Luban ini, dan antaranya Ghayatul Bayan, Mawahibus Samad, Ifadatul Umad,
dan banyak lagi syarah-syarah yang lain, iaitu diazab 500 tahun sebelum daripada penyembah berhala. Orang yang alim, yang ada ilmu, diazab 500 tahun masuk neraka dulu sebelum daripada penyembah berhala. Allah benar. Baik itu, apa yang kita pelajari pada malam ini, kita bagaimana niat kita. Niat kita apa? Belajar ilmu, nak beramal. Belajar ilmu, nak menghilangkan kejahilan. Belajar ilmu, nak beramal. Beramal ikhlas kerana Allah Ta'ala, jadi mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, apa yang kita itu manfaat. Yang manfaat. Sebab kata ulama, al-ilmu ala qadri niyah, di atas qadar niat kita niat ke mana. Ada orang belajar nak cari gelar rasmi, dapat apa ni, bila kita belajar ilmu, kita niat nak beramal, insyaAllah Allah Ta'ala tolong kita untuk dapat kita beramal dengan ilmu tersebut. Dan ini adalah dipanggil nasihat Imam Ghazali, wasiat Imam Ghazali kepada kita kesemuanya, para penuntut ilmu ini. Betulkan niat kita masing-masing. Baik. Kemudian katanya, maka dan dicerita orang bahwasanya Syekh Al-Junaid qaddasallahu ruhahu. Situ dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta عملت سوءا فظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليه. اللهم لا إله إلا أنت ويشرب علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك وشكر الصابرين وتوبة الصديقين، ونسألك اللهم بنور الذي على أركان عرشك في قلوبنا معرفتك حتى